Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi di sesi tafsir setiap pagi, setiap muka surat daripada Al-Quran. Insya-Allah kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran pada muka surat yang ada pada pagi ini. InsyaAllah bersama-sama pada pagi ini kita akan cuba untuk melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat 460. Jadi alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita akan melihat kepada surah Az-Zumar. InsyaAllah surah Az-Zumar ayat 11 hingga ayat 21. Ayat 11 hingga ayat 21 surah Az-Zumar, muka suratnya ialah 460. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kesesuaian, insya-Allah boleh buka Al-Quran, insya-Allah. Boleh buka mushaf dan cuba untuk membuka muka surat 460. Ataupun kalau tak ada, buka telefon, insya-Allah cuba cari muka surat 460 ataupun surah Az-Zumar ayat 11 hingga ayat 21. InsyaAllah. Apakah yang akan kita lihat pada hari ini? Dalam muka surat ini, insyaAllah, dalam muka surat 460 ni, ada 3 perkara besar. InsyaAllah yang kita akan cuba lihat, yang Allah Ta'ala cuba beritahu kepada kita dalam muka surat ini. Yang pertama ialah apakah sikap kita sebagai seorang yang beriman bila menghadapi suasana tekanan, suasana penentangan daripada orang-orang yang tak suka kepada Islam. Apabila kita menghadapi suasana keliling kita di mana orang ramai yang tidak beriman ataupun ramai orang yang sibuk dengan dunia masing-masing dan lupa kepada akhirat, maka pada ketika itu apakah yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang perlu kita katakan? Apa yang perlu kita mantapkan? Apa yang perlu kita yakini dalam diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam muka surat ini tentang azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak mahu beriman, yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa nikmat ataupun beberapa tanda kekuasaannya yang diberikan kepada manusia, yang sepatutnya manusia ini boleh melihat kerana perkara ini berlaku di depan mereka. Jadi 3 perkara akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kita dapati di dalam muka surat 460 pada pagi ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Sadaqallahul azim. Jadi kita baca sedikit daripada ayat permulaan muka surat ini untuk kita mengambil keberkatan pada waktu pagi ini, insya-Allah. So pagi ini kita daripada dataran Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, insya-Allah. Masjid SWAS orang sini panggil, dipanggil sini sebagai Masjid SWAS, masjid yang paling terkenal lah di negara Brunei Darussalam ni. Jadi pada ayat yang pertama ini, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala memulakan muka surat ini. Allah Taala memberitahu kita pada awal muka surat ini, iaitu kul, dengan menyebutkan kul. Kul ini artinya apa? Iaitu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya berkata. Dan kepada kita juga pada hari ini, kita juga mesti berkatalah kul. Artinya kul ni sebutkan ulama sebagaimana kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Semua tu kita panggil 4 kul, tapi sebenarnya dalam Quran ni banyak lagi kul-kul yang lain. Jadi sebab itulah insya-Allah kan, dengan kita melalui setiap pagi ni, sekurang-kurangnya kita dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah membaca serba sedikit. Kita bukan hanya membaca dalam bahasa Arabnya, membaca Al-Quran saja, tapi kita telah cuba untuk memahami serba sedikit apa daripada setiap muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang tertinggal, ni sebagai pengulangan lah kan, kepada sesiapa yang masih tak sempat tengok hari ni dah muka surat 460. Sebenarnya kita telah mempunyai rakaman daripada awal Al-Quran, walaupun tidak ada rakaman secara video,
tetapi kita telah mempunyai rakaman MP3 rakaman suara bermula daripada awal. Tetapi kita mempunyai rakaman video ni insya-Allah bermula daripada ayat 340 insya-Allah. So boleh tengok daripada YouTube, boleh tengok daripada Facebook insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi supaya kul, katakan wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Jadi bila kita baca, kita faham ayat ni, bila Allah Taala memerintahkan kepada Nabi, artinya ialah Allah Taala juga memerintahkan kepada kita, kecuali memang ada khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya tidak ada khusus untuk Nabi, secara automatiknya suruhan kepada Nabi adalah suruhan kepada kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah Taala memerintahkan kepada Nabi apa? Umirtu, aku disuruh untuk a'budallaha, beribadah kepada Allah mukhlishan. Mukhlishan artinya tidak boleh bercampur aduk, tidak boleh bercampur kerana apa, kerana lain tak boleh. Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja yang bolehnya. Mukhlishan, itu makna mukhlis. Mukhlishan lahuddin, lahu lillahi. Gitu maknanya kita hanya boleh mukhlis khusus untuk Allah Taala saja. Tak boleh beribadah bercampur aduk. Ayat ini dikatakan sebab nuzulnya dikatakan sebab kita baca kan sebelum daripada muka surat ni kita telah baca bahawa Allah Taala sebutkan wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Taala luas. Jadi memberi hint kepada para sahabat ini yang sebahagian daripada mereka mesti berhijrah ke Habasyah. Jadi mereka telah berhijrah ke Habasyah. Jadi yang lain-lain ini, yang baki-baki yang tinggal di Madinah, termasuk Nabi SAW, termasuk setengah-setengah daripada para sahabat ni, mereka pun menginginkanlah juga kan, menginginkan untuk apa? Untuk berhijrah, dan menginginkan jugalah supaya Nabi ni berhijrah ke Habasyah. Jadi teringin berasa bestnya kalau Nabi kita ni pun hijrah ke Habasyah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan dalam ayat ini, kalau semua orang dah pergi berhijrah ke Habasyah, siapa yang akan menyampaikan dakwah di sini, di Mekah ni? Tak boleh semua pergi ke Habasyah. Semua, sebahagian mesti ada di sini, mesti di Mekah. Untuk apa? Untuk menyatakan ini, umirtu an a'budallah. Disuruh bukan hanya berhijrah saja, tak semua kena hijrah, tak semua mesti berhijrah, tapi sebahagian mesti berada di Mekah ini untuk apa? Umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin, untuk mendeklarkan, untuk menceritakan kepada masyarakat Mekah ni bahawa apa kan, bahawa Allah Ta'ala hanya dia saja yang patut disembah, yang lain Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya tak. Kemudian ada lagi, ada disebutkan lagi di antara sebab nuzul dikatakan mengenai penurunan ayat ini ialah setengah-setengah daripada orang kafir Quraisy ni. Dia kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Muhammad, kau ni mendakwa kau ni mengikut Nabi Ibrahim, tapi kau tahu tak dia kata Nabi Ibrahim tu, Nabi Ismail tu sembah benda-benda ni, sembah patung-patung ni. Dakwaan yang sangat teruk kepada nabi-nabi kan. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan? Beritahu kepada mereka ni, umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku disuruh untuk menjadi awal muslimin. Awal, perkataan awal ini adakah bermakna masa? Jadi ulama-ulama tafsir, sebahagian daripada mereka mengatakan bukanlah aku ni disuruh untuk menjadi orang yang pertama Muslim. Sebahagian ulama tafsir mengatakan menjadi orang yang pertama Muslim daripada umat tu, umat Nabi Muhammad SAW, daripada umat pada masa tu. Tu yang pertamalah. Yang keduanya, ada pendapat ulama tafsir mengatakan awal ini tidak berertinya awal dari segi zaman, dari segi masa. Maknanya bukanlah aku ni daripada orang pertama, tak ada orang pertama sebelum aku, tapi awal dengan erti aqwa. Aqwa maknanya yang paling kuat. Aku mestilah menjadi orang Islam yang kuat, yang berpegang kepada Islam. Itu pendapat yang kedua. So kedua-dua pendapat tafsir ini boleh kita pegang insya-Allah kan, tapi mempunyai tafsiran yang jelaslah supaya kita ni tak keliru. Kenapa pula Nabi kita pula ataupun kita pula yang menjadi awal muslimin? Kalau kita sekarang ni takkanlah kita menjadi awal muslim pula kan? Nabi Ibrahim lah dikatakan awal muslim. Tapi bukan kata tak ada Nabi sebelum daripada tu. Jadi beberapa penafsiran ini sangat berfaedah lah untuk kita kan, untuk kita fahami ayat begini. Kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Allah Ta'ala
menyuruh lagi Nabi supaya mendeklar, memberitahu, dan kita juga mesti memberitahu kepada orang kafir bahawa aku takut kalau aku ini asaitu rabbi, aku menderhaka Tuhanku, aku akan terkena azab pada hari yaumin azim, pada hari yang besar, pada hari kiamat lah, of course kan. Jadi kita kena beritahu kan, kalau kita ni diminta oleh manusia kan, oleh diajak kan, disuruh oleh siapa saja kan, kemungkinan supaya kita ni mendurhakai Tuhan, of course lah dalam perkara-perkara yang memang confirm durhaka lah kan. Sebab dalam masalah-masalah agama ni ada kadang-kadang perkara tu khilaf ulama, ada kadang-kadang perkara tu memang confirm, tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Jadi perkara ini ialah asaitu rabbi ni, perkara-perkara yang memang sepakat ulama semua, ijma' ulama mengatakan perkara tu adalah tak boleh, maka termasuk dalam perkara kita tak boleh langgar. Jadi kalaulah sepatutnya kita ni berani lah kan, berani untuk menyatakan kebenaran tu. Tapi kalau kita ni tak mampu, jadi marra minkum munkaran lah, fabi yadih, fabi lisanih, fabi qalbih. Tetapi sekurang-kurangnya kita ni sepatutnya boleh mengatakan bahawa apa, aku tidak mahu membantah, aku tidak mahu mendurhakai Tuhanku, asaitu rabbi. Sebab apa? Nanti aku takut kepada azab yaumin azim. Seterusnya kul dia kata, jadi Allah Taala kata kulillah a'budu mukhlishan lahu dini, dan beritahulah bahawa aku hanya tak mau syirik-syirik ni, aku hanya nak mukhlis, iaitu aku hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak mau bercampur aduk, tidak mau bercampur aduk, tak mau beri kepada Allah pemberi, kepada berhala pemberi, sekali macam ni, sekali macam ni kan, sekali kepada Allah, sekali kepada benda lain, tak boleh. Hidup kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semua sekali kan, hidup aku, mati aku, ibadat aku, segala-galanya, bukan ibadat aku saja kepada Allah dan kemudian hidup aku untuk benda lain, untuk perkara lain. Itu asal kata betul kita yang sebutkan setiap hari kan, dalam solat kita kan, dalam iftitah kita kan, semasa kita memulakan solat. Jadi Allah SWT seterusnya kata fa'budu ma syi'tum min dunihi. Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita SAW supaya declare lah, beritahu kepada mereka, kalau aku dah cerita macam ni, kamu tak nak ikut, aku dah ajak kamu beriman, kamu tak nak ikut, so sekarang ni apa? Sekarang ni kalau kamu tak nak ikut juga, terpulanglah pada kamu. Fa'budu ma syi'tum, fa'budu ma syi'tum. Fa'budu ma syi'tum ni bukan ertinya suruh ataupun terpulanglah pada kamu nak sembah apa, tak. Tapi maksudnya sinilah tahdid, dia kata. Tahdid ni mana amaran. Amaran maknanya apa? Sergah, marah, dah kalau kau tak nak ikut sangat, buat macam tu. Seolah jadi fa'budu ma syi'tum, beribadahlah kamu apa yang kamu nak, min dunihi, selain daripada Allah. Kul innal khasirin, tapi ingat yang rugi itu allazina khasiru anfusahum wa ahlihim. Allah Ta'ala kata orang yang sebenar-benar rugi. Sebagaimana surah wal asri kan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semua tu rugi. Allah Ta'ala sebut sini perkataan rugi lagi, khasir. Kul innal khasirina, siapa yang rugi atas dunia ni? Rugi ni biasanya apa? Orang tak dapat harta, bisnes terlepas kan, jualan, Allah ruginya kau, kenapa kau tak apply, kenapa ruginya? Ini bukan masalah apply, tak kena apply, kena berusaha kan. Tetapi kadang-kadang orang ni, manusia pada hari ni mengatakan bahawa rugi dunia kan, rugi tak dapat bisnes, rugi tak dapat duit, rugi tak dapat ni kan. Itu yang dikatakan rugi. Memang betul lah, rugilah tu, itu kita boleh katakan memanglah itu rugi kan. Tetapi rugi sebenar, manusia tak pernah pun kata ruginya awak. Sebab apa? Tak boleh sembahyang subuh berjemaah. Jarang orang kata macam kau rugi besar hari ni, kau rugi besar. Rugi besar apa? Sebab apa? Di masjid tu dia bagi hari ni kan, setiap orang datang dapat RM500 seorang. Kalau macam tu semua orang akan datang pada waktu subuh. Sebab apa? Sebab nak kerja RM500. Tapi cuba kata dapat pahala besar, dapat 25 kali ganda, tak ada orang datang. Orang tak rasa rugi. Sebab apa? Pahala orang tak nampak kan. Jadi Allah Ta'ala menegaskan kat sini kan, sesungguhnya orang rugi itu siapa? Iaitu orang-orang yang rugi, diri mereka rugi, dan juga ahli ni di sini ada banyak pendapat. Ada yang kata keluarga, ada yang kata ialah pengikut. Tapi apa pun, rugi iaitu kan kerugian sebenarnya. Orang yang rugi, dia rugi, family dia rugi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang rugi pada hari kiamat itulah rugi sebenar.
ala zalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala ulang lagi, itulah sebenarnya khusranul mubin, kerugian sebenar. Bukan kerugian-kerugian dunia ni, itu kerugian jugalah, kerugian dunia, tapi kerugian dunia tak sama dengan kerugian akhirat. Kerugian akhirat ni ertinya apa? Syurga atau neraka. Bukan main-main, bukan benda kecil, bukan perbezaan di antara tak dapat 200 mungkin terlepas sini tapi dapat sini dan sebagainya. Tak. Kerugian sebenar, kerugian akhirat yang mana you masuk neraka, you rasa itulah tak adalah pada masa tu makhluk kecewa yang sangat-sangat kecewa, yang tidak ada lebih kecewa daripada itu semua. Kemudian seterusnya, lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah Taala sebutkan orang yang rugi pada akhirat ini, iaitu ini sifat dia kan. Allah Taala sebutkan kat sini kan apa yang terkena kepada mereka, iaitu Allah Taala kata apa kan, di atas mereka ini ada zulal. Kalau ikut zulal ni lah dalam bahasa dalam tafsir jalan lain disebut tibaq. Tibaq ni mana lapisan-lapisan. Maknanya di atas kepala dia tu ada lapisan-lapisan azab, di bawah dia tu ada lapisan-lapisan azab lagi. Azab tu azab apa? Azab neraka, azab api. Bukan azab main-main, bukan hanyalah apa ni ada cucuk-cucuk duri dan sebagainya, bukan. Tapi api daripada atas, api daripada bawah. Kemana lagi manusia nak lari? Jadi Allah Ta'ala sebut ni, wa min tahtihim zulal, di bawah mereka pun ada lapisan-lapisan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu, itulah perkara yang Allah Ta'ala sebutkan supaya manusia itu takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau manusia tak takut juga, bagaimana lagi nak cerita? Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, wahai hamba, fattaqun, takutlah kamu terhadap azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Oleh kerana itu hidup atas dunia ni hendaklah bertakwa. Fattaqun, bertakwalah kamu untuk menundukkan, untuk merasakan bahawa sebenarnya, menunjukkan bahawa kita sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallazina jtanabut taghut an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Allah Ta'ala ceritakan kepada orang-orang yang beriman pula. Orang beriman ni apa? Iaitu mereka-mereka yang menjauhi taghut. Taghut ni perkataan yang banyak kali disebut dalam Quran. Taghut. Ada yang kata perkataan taghut ni adalah diambil daripada perkataan-perkataan bukan Arab. Seperti Harut, seperti Marut, seperti Jalut, seperti sebagainya lah. Itu adalah perkataan-perkataan yang ni, dan termasuk ni dikatakan oleh setengah ulama taghut inilah perkataan bukan Arab. Tapi ada yang kata bahawa taghut ini diambil daripada perkataan bahasa Arab juga, iaitu tughyan. Tughyan ni maknanya melampaui batas. Jadi taghut ini ada dikatakan maknanya adalah al-awthan, berhala. Ada yang kata maknanya asyaitan. Ada yang kata maknanya ialah apa yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa-apa pun makna dia, ialah semua tu insya-Allah kita boleh gunakan kerana ia adalah tafsir daripada Quran, tafsir yang diberikan oleh para ulama tafsir. Jadi oleh kerana itu taghut ni mesti dijauhi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam Quran kan, an'budullah wajtanibut taghut. Kita ni nak jadi orang beriman sebenar, mestilah menjauhi daripada taghut. Ijtanibut taghut, itulah risalah yang dibawa oleh nabi-nabi di dalam Al-Quran. Nabi-nabi semua membawa manusia kepada apa? An'budullah, mereka hendaklah beribadah kepada Allah Ta'ala saja, hanya memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan daripada taghut. Taghut jadi apa? Kita boleh katakan ialah apa-apa yang selain daripada Allah Ta'ala, apa yang disembah. Kalau orang sembah nafsu, maka nafsunya adalah taghut. Orang sembah akalnya, mengikut akalnya walaupun bertentangan dengan Islam, dengan syariat, maka akalnya adalah taghut dia. Orang sembah berhala, ikut berhala tu, maka berhala itu adalah taghutnya. Jadi ada orang menjadi hamba syaitan pula sekarang, menyembah syaitan. Syaitan itu adalah taghutnya. Jadi taghut ni adalah perkataan yang boleh digunakan untuk banyak benda yang selain daripada Allah Ta'ala yang diikuti, yang diikuti. Jadi Allah Ta'ala kata sini, wallazina jtanabut taghut, siapa yang menjauhi taghut, an ya'buduha, daripada beribadah kepada taghut tu, mengikut taghut tu, menghambakan diri kepada taghut tu, wa anabu ila Allah, dan dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lahumul busyra, bagi dia khabar gembira. Iaitu apa? Fabashshir ibad, berilah khabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Beritahu kepada semua orang supaya jadi hamba Allah Ta'ala saja, jangan jadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.
ayat ini seterusnya adalah menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Apa sifat orang beriman ni? Iaitu mereka ini yastami'unal qaula, mendengar perkataan. Itu terjemahan dia, mendengar perkataan. Yastami'unal qaula, dia ada sami'a ni mendengar, yastami'u ni memberi perhatian untuk mendengar, gitu. Jadi maknanya kita ni kan, kalau mendengar secara tak sengaja tu dia tak kata yastami'u, gitu kan. Jadi yastami'u ni mendengar, pergi khusus untuk mendengar. Kita pada hari inilah kan, seperti contoh kan, kita hari ini depan skrin ni kan, depan telefon ke, depan komputer ke, depan apalah yang tuan-tuan sekarang ni kan, tuan-tuan perempuan sekarang ni berada sekarang ni di depan kamera, di depan skrin tuan-tuan ini kan, dan mendengar ayat-ayat ini yang sedang mendengar, maknanya yastami'una al-qaula. Jadi Allah Ta'ala puji kan, orang-orang beriman ni sifat dia ialah dia ni mendengar al-qaula. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Allah Ta'ala sebut sini fayattabi'una ahsanah. Selepas daripada dia mendengar, fayattabi'una ahsanah. Itu jadi satu pendapat mengatakan apa kan? Al-qaula di sini Al-Quran. Dia mendengar Quran dan kemudian dia mengikut Quran, itulah yang terbaiknya. Itu satu pendapat. Ada pendapat kedua mengatakan yastami'una al-qaula, dia mendengar. Yang mendengar sini bukan sengaja pergi mendengar lah, tapi terdengar, dan dia dengar di keliling itu ada apa ni? Ada perkara baik, ada al-hasan, ada al-qabih. Ialah kan kita dengar kan, kita dengar kawan kita bercakap, kita dengar di mana-mana sajalah kan, kita dengar radio, kita dengar apa-apa, ada perkara baik, ada perkara tak baik. Kita dengar orang mengompak, tak baik kan. Kita mendengar apa ni, kata-kata daripada Allah, kata-kata daripada Rasul, kata-kata ulama kan. Jadi itu adalah perkara baik. Jadi ada perkara baik yang kita dengar, ada perkara yang tak baik kita dengar. Kemudian fayattabi'una ahsanah, kita mengambil, menyebarkan, ulama tafsir kata menyebarkan, fayatahaddas iaitu bercakap, menyebarkan, bercerita kepada orang lain apa yang baik. Apa yang baik tu apa yang hasan, bukan apa yang qabih. Jadi dengar banyak benda, ada baik ada buruk, yang baik disebarkan kepada orang lain. Itu pendapat yang kedua lah. Jadi ada beberapa pendapat lagi berkaitan dengan tafsir kepada perkara ini. Dalam Quran banyak sebenarnya kita jumpa kan perkataan-perkataan ni, kata-kata seperti ini, iaitu apa? Yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadi itu tafsirannya. Ulaika allazina hadahumullah, itulah orang yang mendapat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadahumullah. Jadi kita dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya ialah ya Allah tunjukkan aku ya Allah kan. Jadi tunjuk ni kan, jadi bagaimana yang dikatakan tunjuk? Ini salah satu daripadanya yang Allah Ta'ala sebut, iaitu bila kita ni kena mendengar perkara yang baik kan. Ataupun kalau terdengar benda yang tak baik, jangan sebarkan kan. Tapi bila mendengar yang baik, kena sebarkan, kena ceritakan. Cerita ni sekarang ni macam-macam mudah lah kan. Guna YouTube, guna Facebook, guna IG, guna macam-macam boleh gunakan. Guna Twitter kan, boleh sebarkan InsyaAllah kan. Kita duduk di rumah kita boleh sebarkan. Kita duduk depan masjid ni pun kita boleh sebarkan kan. Seluruh dunia kan, insyaAllah kan. Jadi tanggungjawab you orang pula, tanggungjawab tuan-tuan, perempuan yang kan sekarang ni kan, ialah sebarkan pula kepada orang lain apa yang kalau tak boleh bercakap sendiri dah. Sekarang ni sebar link saja, bukan payah kan. Kemudian Allah sebut afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunkizu man finnar. Allah tanya kat sini kan, adakah orang-orang yang memang dah akan dikenakan azab tu kan, maka kamu dapat menyelamatkan mereka? Jadi ayat ini sebenarnya macam tasliyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab pada masa beberapa ketika ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Sebagai contohnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian keluarga-keluarga baginda yang lain ramai, Abu Lahab dan sebagainya kan, yang meninggal dalam keadaan kufur, tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa perasaan Nabi? Sedih kan. Jadi Allah Subhanahu taala nak hilangkan kesedihan baginda ni dengan berkata kan, kalau orang tu tak nak beriman tu, maknanya apa? Itu Allah Taala tetapkan dia macam tu. Jadi jangan risau. Kerja kamu wahai Muhammad ialah menyampaikan, berusaha. Kalau manusia dah tak nak ikut, itu yakinlah itu Allah Ta'ala dah tetap macam tu kan. Ketetapan Allah itu lebih berlaku daripada apa yang kita inginkan. Kemungkinan kita inginkan satu perkara, tapi kita tak tahu kan apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu adalah lebih baik lagi daripada apa yang kita inginkan. Jadi seterusnya Allah kata lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah
tajri min tahtihal anhar wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Taala cerita balasan kepada orang-orang yang beriman ni. Allah Taala beri kepada mereka ni ghuraf. Ghuraf ni apa? Dalam istilah sekarang, kalau terjemahan setengah terjemahan dia kata mahligai. Ghuraf ni bukan ghurfah bilik, tapi makna ghuraf fauqa ghuraf itu iaitu rumah-rumah mahligai yang bertingkat-tingkat yang tinggi. Jadi Allah Taala sebut ni kan, lahum ghurafun min fauqiha ghuraf. Di atasnya ada lagi ghuraf, kemudian di bawahnya pula mengalir sungai-sungai. Macam mana kita nak bayangkan kan? Maknanya keadaan yang sangat hebat lah. Manusia dulu menganggap kan ada satu binaan yang besar di Babylon dulu. Babylon di Iraq Nama dia Taman Tergantung di Babylon. Dianggap sebagai salah satu daripada barang ajaib dunia. Kenapa kan? Macam mana dia boleh bina bangunan tinggi-tinggi tingkat tu kan sampai ke atas. Jadi manusia rasa kagum tu dan menyenaraikan dia. Di dalam senarai apa? Barang-barang yang ajaib di dunia. Binaan-binaan ajaib di dunia. Jadi kalau manusia merasa itu ajaib, Allah Ta'ala sebutkan yang hebat lagi. Ghuraf fauqa ghuraf. Kemudian tajri min tahtihal anhar. Kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'adallah, itulah janji Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad. Adakah Allah Ta'ala ni akan tidak menunaikan janjinya? Allah Ta'ala sebutkan la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah tak akan mendustai janjinya, tak akan menyalahi janjinya. Apa yang dijanji pada kita, dia akan beri pada kita. Jadi yakin. Keperluan ni ialah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ialah alam tara annallaha anzala minas sama'. Sekarang Allah Ta'ala masuk pula cerita tentang apa ni kan? Allah Ta'ala, kamu tidak tengok kah? Kamu tidak tengok kah? Jadi minta maaf sekarang macam nak hujan di Bandar Seri Begawan ni kan. Sekejap lagi mungkin hujan turun. Okey. Jadi kita akan habis sekejap lagi kan. Ayat yang terakhir pada hari ini, ayat yang ke-21, iaitu kamu tak tengok kah? Allah Ta'ala telah menurunkan daripada langit air. Sebentar lagi air hujan nak turun tu kan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin turun, mungkin tak turun, kita tak tahu kan. Tapi kita tengoklah. Kita tengok. Allah Ta'ala kata tengok. Allah Ta'ala turunkan daripada langit ini air, ma'an fasalakahu, lalu air ini pun mengalir. Ya nabi'a, laluan-laluan dia fil ardi, di atas muka bumi ini. Kemudian tajrimi, kemudian summa yukhriju bihi zar'an, daripada air ini keluarlah zar'an, tumbuh-tumbuhan. Kita tengok tumbuhan-tumbuhan ni, kalau tak ada ni semua ni, tak ada air, tak tumbuh semua ni kan. Di padang pasir, tak ada air, tak tumbuh kan. Jadi lalu Allah Ta'ala tumbuhkan, keluarkan daripada air itu alwa mukhtalifan alwanhu, macam-macam colour. Tengok kan, ada colour hijau, ada colour kuning, bunga macam-macam kan, bunga kan. Kalau tengok lagi tumbuhan macam-macam colour. Ada colour, kalau pergi di negeri Belanda contoh kan, kita tengok bunga tulip kan, ada biru, ada kuning, ada merah, cantik kan. Kalau tak ada colour tak cantik kan. Sebab itulah gambar colour, gambar cantik. Bunga-bunga colour, kita macam orang tanam pokok, tanam bercolour-colour kan. Jadi kemudian summa yahiju, kemudian disegar bugar, kemudian lepas daripada itu fatarahu musfarra, kemudian dia mula menjadi kuning. Lama-lama dia matilah, maksudnya menjadi kuning. Kemudian ya ja'alahu hutama, kemudian menjadi habis hutam, habislah menjadi ranap, menjadi tak ada apa-apa dah, tinggal puing-puing kan, tinggal kesan-kesan. Inna fi zalika la zikra li ulil albab. Setengah ulama mengatakan bahawa ayat kita pada ayat 21 ni menjadi mukaddimah sebenarnya kepada ayat selepas ni, iaitu ayat muka surat 461 yang akan kita baca esok insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tengok apakah mukaddimah ini kaitan dengan apa yang akan datang selepas ni. Jumpa esok insya-Allah sebelum hujan turun. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.